Di sini saya ingin menerangkan tentang kaitan antara kemiskinan dan COVID-19. Kemiskinan bermaksud jumlah pendapatan bulanan sesebuah isi rumah yang berada di bawah tahap pendapatan garis kemiskinan (PGK), iaitu indikator yang membolehkan sesebuah keluarga tersebut memenuhi keperluan asas dari segi makanan dan bukan makanan, yang membolehkan setiap ahli keluarga berfungsi di dalam masyarakat. Manakala COVID-19 pula adalah sejenis penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. COVID-19 boleh berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Kemiskinan dan COVID-19 mempunyai kaitan antara satu sama lain. Hal ini dikatakan demikian kerana COVID-19 memberi impak yang besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan individu. Kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi mengurangkan penularan COVID-19 yang mudah berlaku melalui transmisi zarah dan sentuhan antara individu. Oleh itu, ini telah memberi impak kepada sektor pekerjaan yang menyebabkan sektor ini terpaksa menghentikan operasi secara serta-merta, menyebabkan ramai individu telah kehilangan sumber pendapatan. Objektif bagi kajian lapangan ini memfokuskan kepada beberapa objektif, iaitu mengenal pasti potensi modal insan, sosial dan politik serta ekonomi yang terdapat pada ketua isi rumah, serta mencadangkan intervensi yang sesuai kepada ketua isi rumah bagi meningkatkan kefungsian sosialnya. Berikut merupakan sedikit demografi berkenaan ketua isi rumah yang telah ditemubuat oleh kumpulan kami. Nama beliau iaitu Encik Arifin bin Ibrahim. Beliau berumur 41 tahun dan bekerja sebagai seorang buruh. Beliau menetap di Pangsapuri Mampu Milik yang terletak di Kampung Pulau Dino. Encik Arifin mempunyai kemahiran dalam pertanian serta mempunyai minat dalam menguruskan tanaman secara tradisional, melaksanakan tanaman secara komersial dan mengusahakan pertanian secara moden. Bagi kemahiran teknikal dan pertukangan pula, Encik Arifin mahir dan meminati bidang pertukangan rumah atau bangunan. Seterusnya, beliau juga sangat mahir dan meminati dalam kemahiran perikanan seperti mencari dan menangkap sumber laut atau air. Modal ekonomi terdiri daripada pemilikan aset kecil, pemilikan aset besar dan sumber ekonomi. Encik Arifin menyatakan bahawa beliau memerlukan kesemua pemilikan aset kecil tersebut. Bagi pemilikan aset besar pula, beliau hanya memiliki sebuah rumah sewa sahaja yang diperoleh secara sewa beli. Seterusnya, beliau menyatakan bahawa beliau tidak memiliki sumber ekonomi dari segi aktiviti ekonomi komersial, tetapi beliau mempunyai pemilikan bagi perikanan daripada aktiviti ekonomi kegunaan sendiri. Modal sosial dan politik terdiri daripada hubungan dalam komuniti individu, hubungan luar komuniti individu dan hubungan luar komuniti organisasi. Bagi hubungan dalam komuniti individu, Encik Arifin mempunyai pelibatan yang sangat kerap dengan pasangan dan anak-anaknya. Beliau juga menyatakan bahawa beliau mempunyai keperluan dalam hubungan dalam komuniti individu tersebut. Bagi hubungan luar komuniti individu, beliau mempunyai keakraban dan pelibatan yang sangat baik dengan ejekan masjid atau surau. Manakala, bagi hubungan luar komuniti organisasi pula, beliau menyatakan bahawa beliau mempunyai pelibatan yang kerap dengan pihak sekolah tetapi tidak pernah mempunyai pelibatan dengan parti politik kerajaan dan parti politik pembangkang. Jadi saya akan membentangkan tentang cadangan intervensi berdasarkan mikro, makro dan meso terhadap klien yang telah ditemubuat. Pertama adalah intervensi mikro. Intervensi mikro adalah sokongan perkhidmatan yang melibatkan persekitaran yang terdekat dengan klien seperti keluarga, rakan sebaya, adik-beradik dan lain-lain lagi. Intervensi yang sesuai bagi klien adalah terapi keluarga, kaunseling individu. Hal ini kerana berdasarkan temubual bersama klien, beliau menunjukkan minat terhadap sesuatu kemahiran seperti perikanan, peternakan, pertukangan dan sebagainya. Namun begitu, klien tidak meminati untuk mengembangkan minat beliau. Oleh kerana itu, dicadangkan untuk beliau menyertai kaunseling individu supaya beliau mendapat keyakinan dalam mengembangkan bidang yang beliau minati. Selain itu,
Terapi keluarga juga penting bertujuan untuk meluaskan pandangan ahli keluarga beliau untuk turut serta dalam menyokong minat beliau untuk terus berkembang. Seterusnya, intervensi meso. Intervensi ini melibatkan hubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Contohnya, jika klien mempunyai masalah di rumah, kemungkinan besar masalah tersebut akan dibawa oleh klien di tempat kerja. Oleh kerana itu, dicadangkan untuk klien melakukan pembelajaran secara berkelompok berskala kecil. Hal ini bukan sahaja untuk meningkatkan pengetahuan klien, ia juga untuk membentuk satu kelompok sokongan kecil untuk klien, yang mana bagi membentuk hubungan baik di antara keluarga, kerjaya serta kehidupan sosial klien. Akhir sekali, intervensi dari segi makro melibatkan intervensi dari sudut perkembangan individu dipengaruhi oleh dasar nilai dan amalan masyarakat. Sebagai contoh, bantuan BRIM yang diberikan oleh kerajaan dapat membantu klien mengurangkan bebanan kos sara hidup keluarganya. Intervensi ini dicadangkan bertujuan untuk memberi peluang kepada klien untuk menjelaskan dan membetulkan fahaman dalam mengubah kefungsian sosial klien. Selain itu, dapat meningkatkan kebolehpasaran klien serta memberi peluang klien untuk klien menceburi bidang yang diminati dengan khusus bantuan dan program yang dianjurkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.